Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk kemahiran proses sains iaitu membuat inferen. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak semua murid cikgu sediakan buku teks bersama dengan buku aktiviti dan juga alat tulis. Okey, so kita akan terus kepada tajuk membuat inferen. Okey, cikgu nak semua anak murid cikgu rujuk buku teks muka surat 8. Okey. Semua dah sedia? Okey, so kita teruskan. Pada muka surat 8, okey, tajuk dia tulis kat situ membuat inferen. Okey, dia kata membuat inferen ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, dia bagi perbualan antara Langgi dan juga rakan-rakannya. Okey, Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Tengok Langgi, kawan Langgi tanya pada dia, kenapa pokok ni dia nampak hijau dan segar? Okey, mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Okey, lepas tu dia cakap lagi, mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang cukup. Okey, bagus. Kamu telah membuat inferen ataupun kesimpulan awal terhadap pokok ini. Okey, kalau awak tengok dekat bawah dia cakap, mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Dan mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Ialah inferen terhadap pemerhatian dalam situasi di atas. Okey. Sebenarnya kalau awak tengok Langgi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Itu dia nampak kan? Dia nampak kita dah belajar memerhati. Kita memerhati menggunakan 5 deria. Tapi kat sini dia hanya menggunakan deria penglihatan. Dia nampak pokok tu kelihatan hijau dan segar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Perbualan yang seterusnya dia kata, kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Betul lah, pokok ini juga kelihatan layu. Agaknya pokok ini tidak dibaja. Agaknya pokok ini tak cukup air. Tanahnya juga nampak kering. Mungkin pokok ini juga telah diserang oleh serangga. Okey, ini perbualan yang kedua. Dia kata, berdasarkan situasi di atas, bolehkah kamu nyatakan inferen terhadap pokok yang layu dan kekuningan? Okey, tadi kita dah tengok. Dia kata kalau pemerhatian, kita boleh nampak. Okey, sekarang inferen, kita kena beri sebab. Okey, contohlah cikgu bagi sebab. Okey, contoh Ahmad tak datang sekolah hari ini. Bila cikgu masuk, awak cakap dengan cikgu, cikgu, Ahmad tak datang sekolah hari ini. Cikgu pun tanya, kenapa Ahmad tak datang? Kawan awak cakap, Ahmad demam, cikgu. Kawan awak yang lain cakap, Ahmad balik kampung, cikgu. Ada juga kawan awak cakap, Ahmad sakit perut, cikgu. Ada juga kawan awak kata, Ahmad malas lah, cikgu. Saya nampak dia dekat rumah. Okey, kawan awak cakap tadi, sebenarnya dia telah membuat inferen terhadap apa yang dia nampak yang Ahmad tadi tidak datang sekolah. Okey, jadi inferen tu betul ke tidak? Sebab tu betul ke tidak berdasarkan Ahmad tidak datang sekolah? Kalaulah dia ada kaitan, bermaksud itu adalah inferen yang betul. Boleh diterima. Dia telah membuat kesimpulan awal. Okey, kita tengok inferen yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar ataupun tidak benar. Sebab tu tadi cikgu cakap, Ahmad tadi dia kata dia sakit, tak datang sebab sakit perut. Mungkin betul. Ataupun mungkin tidak betul. Dia kata Ahmad tadi balik kampung. Mungkin juga betul. Mungkin juga tidak betul. Okey. Kemudian, inferen boleh dibuat berpandukan langkah-langkah berikut. Okey, pemerhatian ni maksudnya yang kita nampak. Kita nampak sama ada dengan mata ke, kita dengar ke, kita rasa ke, kita sentuh ke, kita lihat. Okey, dan kita mendapat penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Yang kita beri alasan tadi yang munasabah, yang ada kaitan. Jadi itu dah merujuk kepada kesimpulan awal. Okey, sekarang kita tengok pada situasi. Okey, kat sini
Kita dapat menyatakan inferen berdasarkan pemerhatian yang kita sudah lihat tadi. Okey, tengok. Cikgu dah ambil satu gambar. Dia kata lagi, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Okey, itu bermaksud dia telah membuat pemerhatian. Apa yang dia buat pada pemerhatian tersebut? Dia nampak pokok kelihatan hijau dan segar. Okey, so kat sini dia memerhati menggunakan deria penglihatan. Ingat lagi yang kita belajar pemerhati. So dia kata dia nampak pokok kelihatan hijau dan segar. Okey, so yang ni kita kata pemerhatian. Okey. Sekarang inferen. Inferen yang pertama yang kita boleh buat. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. So dia kata kerana pokok disiram dengan air setiap hari. Betul lah. Sebab tu dia nampak pokok tadi subur. Dia kata kenapa pokok tadi hijau. Kenapa pokok tadi kelihatan hijau dan segar? Mungkin kerana pokok disiram dengan air. Macam awak tanam pokok lah. Kalau awak tanam pokok, awak siram, pokok awak akan jadi hidup subur. Daun dia pun cantik, warna hijau dan besar. Betul kan? Okey, seterusnya. Inferen yang kedua. Mungkin juga dia kata kerana pokok mendapat baja yang cukup. Macam mak awak tanam pokok, nak bagi pokok tu sihat, segar, warna hijau daun dia, mak awak letak baja. So, betul lah tu. Kerana pokok mendapat baja yang cukup. Itu inferen yang nombor 2. Okey. Seterusnya. Kita tengok daripada perbualan yang tadi, kita tengok pemerhatian dia dan inferen dia. Okey, tadi pemerhatian, dia kata kenapa daun pokok ini berwarna kuning. Okey, so dia nampak dengan mata dia, dia kata daun tu warna kuning. Okey, itu adalah pemerhatian. Sekarang kita kena beri sebab. Kenapa daun tadi berwarna kuning? Okey, so yang pertama, kita boleh kata kerana pokok tidak mendapat baja. Betul lah. Kalau tadi kita letak baja, pokok jadi subur. Sekarang kalau kita tak letak baja, pokok tadi mungkin daun dia dah jadi kuning. Okey, yang kedua, inferen kedua. Kerana pokok tidak mendapat air yang cukup. Macam kita tak siram lah. Kalau kita tak siram pokok, lama-lama pokok tu jadi kuning. Daun dia warna kuning, lama-lama dia layu dan mati. Itu faktor dia. Okey, yang ketiga. Inferen yang ketiga, sebab yang ketiga. Inferen ni sebab ya. Okey, kerana pokok diserang oleh serangga. Jadi kuning lah. Macam mak kita tanam sayur. Kadang-kadang daun dia jadi warna kuning. Mak kita siram, tapi daun dia warna kuning. Sebab apa? Bila kita tengok lah ada tompok-tompok warna putih dekat bawah daun. Itu kita kata telah diserang oleh serangga. Okey, jelas ya? Okey, so hari ni kita dah buat pemerhatian dengan inferen. Okey, so inferen awak kena ingat iaitu memberi sebab yang munasabah. Okey, so itu sahaja penerangan daripada cikgu hari ini tentang tajuk membuat inferen. So, kena ingat apa yang cikgu ingin awak ingat iaitu inferen ni maksudnya memberi sebab. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.